اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حسبي الله لديني، حسبي الله لمن أهمني، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند المسألة في القبر، حسبي الله عند الميزان، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله الذي لا إله إلا هو توكلت رب العرش العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bihalalin harami wa siwa. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazainika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu suwayullah. Bismillahi masyaallah wa kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarif wa anta hamala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi tuan-tuan. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini kita dapat bawa menghadap Allah Ta'ala. Saya sambung balik terus, tidak ada program lain. Saya sambung terus balik masa yang ada ni, masa yang terluang ni. Kita terus dengan ayat 20 surah Hud pagi tadi. Mohon siapa-siapa yang ada boleh share dahulu pada sahabat-sahabat, share pada sahabat-sahabat yang masih terluang pada hari cuti ni. Kita teruskan juga masa yang ada, insya-Allah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya kan. On set. InsyaAllah sama-sama share bahagian kedua, bahagian kedua insyaAllah. Kita share dulu sahabat. InsyaAllah kita sambung ayat 20. Pagi tadi dah habis ayat 19, kita sambung terus ayat 20 surah Hud, muka surat 111, kitab tafsir Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat, ya, insyaAllah. Kita gunakan sepenuhnya masa cuti, insyaAllah. Masa cuti dan masa PKP. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kanu lahum min dunillah wa ma kanu min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul azab ma kanu yastati'u nas-sam'a wa ma kanu yubsirun. Sadaqallahu azim. Surah Hud ayat nombor 20, ya. Surah Hud ayat nombor 20. Sama-sama kita share lagi, ya. Sebelum rancangan My Quran Time kita berhenti, insyaAllah.
Maksud ayat ini, ayat 20, iaitu mereka itu tidak akan dapat melemahkan kekuasaan Allah dari menimpakan mereka dengan azab di dunia. Dan tidak ada pula yang bagi mereka yang lain dari Allah. Sesiapa pun yang dapat menolong melepaskan, ya, sesiapa pun yang dapat menolong melepaskan mereka dari seksanya, azab untuk mereka akan digandakan, yakni mereka sangat bencikan jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka tidak tahan mendengarnya dan tidak pula suka melihat tanda-tanda kebenarannya. Ayat 20 surah Hud. Ini jelas, ya. Saya ulang balik. Mereka itu tidak akan dapat melemahkan kekuasaan Allah daripada menimpakan mereka dengan azab di dunia. Ya, kita tak boleh elak. Siapa yang membuat pelik sikit dengan Allah Ta'ala, yang mengundang kemurkaan Allah Ta'ala, mereka tidak dapat melemahkan kekuasaan Allah daripada menimpakan mereka yang azab di dunia. Dan tidak ada pula bagi mereka yang lain dari Allah sesiapun yang dapat menolong melepaskan mereka daripada siksanya. Maksudnya azab di dunia ni Allah turunkan, tak ada siapa yang boleh menolong kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena renung-renungkan zaman semasa sekarang ni. Waktu semasa sekarang ni, apa yang jadi, kita tak ada lain pada Allah Ta'ala. Itulah pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Azab untuk mereka akan digandakan. Azab untuk mereka akan digandakan, yakni mereka sangat bencikan yang jalan agama Allah Ta'ala. Dah dapat di dunia azab, ya, akan digandakan lagi azab tersebut sekiranya untuk apa? Untuk mereka yang sangat bencikan jalan agama Allah Ta'ala. Awalnya satu kali ganda, tapi benci juga dengan kebenaran Allah Ta'ala, Allah gandakan lagi azab tersebut, sehingga mereka tidak tahan mendengarnya dan tidak pula suka melihat tanda-tanda kebenaran, sampai tak tahan tengok kebenaran Allah Subhanahu. Tu ayat 20. Ringkas daripada Tuan Guru, ringkasan ayat 20. Hanya mesej yang direct ataupun mesej yang jelas. Siapa yang ingkar ayat Allah Ta'ala, ingkar adalah kebenaran Allah Ta'ala, Allah gandakan lagi azab. Bukan di akhirat, di dunia lagi Allah gandakan lagi azab dia. Tu merenung kita bab ayat 20. Tidak akan dapat lemahkan, siapa pun hebat macam mana pun, dia tak akan melemahkan kekuasaan Allah Ta'ala daripada menimpakan mereka azab dunia. Allah kata COVID. Allah kata banjir. Allah kata ribut. Allah kata gempa. Tak ada siapa yang boleh melemahkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dari menimpakan mereka dengan azab dunia, dan tidak pula bagi mereka yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Siapa yang dapat menolong melepaskan mereka dari seksanya? Tak ada siapa. Tak ada siapa yang akan menolong kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Azab akan digandakan. Saya ulang balik, digandakan balik sekiranya masih lagi dia bencikan ajakan untuk kebenaran Allah Ta'ala. Tengah banjir, tengah ribut, tengah COVID, diajak balik kepada Allah Ta'ala, tanda juga kemungkinan besar ni dalilnya akan digandakan azab tersebut, sehingga mereka tidak tahan mendengar dan melihat tanda-tanda kebenarannya. Ini jelas daripada surah Hud, memberi amaran kita, memberi peringatan kepada kita. Terus ringkas tafsiran ya. Yang ke-21, ayat 21 surah Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ulaika allazina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Merekalah orang-orang yang merugikan diri sendiri dan hilang lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Merekalah orang yang merugikan diri sendiri dan hilang lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Surah Hud ayat 21 pula. Maksudnya apa? Ulaikal ladzina khasiru anfusahum. Orang-orang macam ini hakikatnya menyekat orang lain daripada mengikuti jalan Allah yang sebenar. Manusia di atas dunia ini senantiasa menginginkan keuntungan, terutama sekali ahli-ahli perniagaan, businessman. Orang kampung pun tahu juga untung rugi mengikut cara mereka. Tanam pisang mahu yang berbuah lebat, pelihara ayam mahu jenis yang banyak telur. Oleh kerana manusia ini suka sangat kepada keuntungan dan tidak mahukan kerugian, maka Tuhan kata, orang-orang yang mengarut tidak tentu fasal kepada Allah, terhadap Allah atau terhadap aku, dia adalah orang yang rugi modal dan rugi diri sendiri. Ibarat jika kita berniaga tidak balik modal, itu adalah satu kerugian. Bila diceritakan di sini, manusia dalam dunia ni tak ada lain yang nak keuntungannya di dunia. Contohnya ahli perniagaan, contohnya juga orang-orang kampung, kawasan kampung. Nak belayam mesti nak berdapat banyak telur ayam. Kemudian nak bertanam pisang, nak buah pisang yang lebat, banyak hasilnya. Tapi fikir yang bab keuntungan sahaja, tidak mahu kerugian. Allah kata orang-orang yang tersebut ia orang yang mengarut, tidak tentu pasal terhadap Allah. Dia adalah orang yang rugi modal, rugi diri sendiri. Ibarat jika dia berniaga tidak balik modal, itulah satu kerugian. Bila berniaga, bila nak bertani, nak terus bab keuntungan. Barangkali tidak terlintas dalam pemikiran kita, ada orang yang rugi lebih daripada itu, iaitu kerugian bersekali dengan dirinya sendiri. Itu satu iktibar yang benar-benar menggambarkan bahawa hakikat keuntungan dan kerugian hidup di dunia ini tidaklah seperti kebanyakan manusia fahami. Kadang-kala manusia merasakan perkara ini menguntungkan, sedangkan sebenarnya ia merugikan. Ada juga perkara yang manusia rasa rugi, sebenarnya ianya lebih merugikan lagi. Itu kadang-kadang kita tak perasan. Ada hikmah sebenarnya. Bab hikmah satu benda, rugi ke untung, ada kelebihannya. Tuhan memberitahu bahawa alim ulama yang membawa agama Allah menghala ke arah yang lain, bukan saja modalnya lenyap, tetapi batang tubuhnya juga akan lesap. Tubuh kamu tidak akan ada di akhirat. Aku akan bakar, aku akan cincang, aku akan giling, aku akan lenyek. Tidak ada lagi benda yang kamu boleh menumpang hidup, kerana tubuh kamu pun sudah tidak ada lagi. Itu cara Tuhan memberi ibarat bagi menggambarkan bagaimana kemarahan Allah kepada orang-orang yang membohongi agama secara terang-terangan. Ini nak ada peringatan kepada alim ulama yang membawa agama. Nak ke mana ke agama ni? Nak dibawa ke mana agama tersebut? Nak menunjukkan siapa sebenarnya? Saya ulang balik, Allah menghala ke arah yang lain. Alim ulama yang membawa agama Allah menghala ke arah yang lain, bukan saja modalnya lenyap, tetapi batang tubuhnya pun akan lenyap, akan lesap, kata Tok Guru. Tubuh kamu tidak akan ada di akhirat. Allah akan bakar, Allah akan cincang,
Allah akan giling, Allah akan lenyek dia. Tidak ada benda yang kamu boleh menumpang hidup kerana tubuh kamu pun sudah tidak ada lagi. Itu cara Allah Ta'ala memberi ibarat, menggambarkan bagaimana kemarahan Allah kepada orang yang membohongi agama secara terang-terangan. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Sadaqallahul azim. Dan akhirat kelak Tuhan kata, aku jamin bahawa apa yang kamu bohongkan selama ini, berceramah, ikut sedap mulut dan mengajar perkara yang tidak betul, nescaya segala amalan dan usaha kamu di dunia akan menjadi sia-sia. Ini peringatan daripada Allah Ta'ala. Surah Hud ayat 21. Kamu kira kalau bercakap benar menyebabkan kamu payah hendak mencari makan, payah hendak mencari pengaruh dan payah hendak meneruskan hidup. Adakah kamu terfikir bahawa di akhirat kelak kamu boleh buat seperti mana kamu hidup di atas dunia? Sebelum kamu sampai di akhirat, aku hendak beritahu bahawa kamu tidak boleh bergantung pada benda-benda itu semua, kerana segala perkara yang kamu bohongkan selama ini akan habis lenyap belaka. Kamu akan kebingungan seorang diri kerana modal mengarut yang kamu anggapnya sebagai tempat kamu hendak bergantung sudah tidak ada lagi. Cuba kamu fikirkan sendiri. Bila kamu pergi ke satu tempat yang kamu tidak pernah pergi, seperti di padang mahsyar, kenalan tidak ada dan barang yang kamu anggap sebagai aset sudah dibuang habis licin. Bagaimana kamu hendak hidup di akhirat kelak kalau kamu tidak bergantung kepada Nabi Muhammad SAW, atau kita sendiri, atau aku sendiri? Mana kita nak bergantung bila kita masih membohongi waktu kita di dunia? Kemudian, bagaimana cara hendak menggantung kepada Nabi Muhammad SAW? Apa caranya? Bagaimana cara hendak bergantung kepada Allah? Caranya, kamu mengajarlah sebagaimana yang aku suruh, yang dibenarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dengan cara itu manusia tidak akan menyokong dan kamu payah hendak mencari makan. Kamu kena faham bahawa rezeki bukan terletak di tangan manusia, tetapi di tangan aku, yakni di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memelihara kamu sewaktu kamu dalam perut kamu lagi, dalam perut ibu kamu lagi, dan sewaktu kamu masih bayi. Allah mengajar kamu cara menghisap, menghisap susu ibu kamu. Kalau Allah tidak ajar kamu cara menghisap, ibu kamu hendak buat macam mana? Doktor pun tidak boleh berbuat apa-apa. Maksudnya, rezeki tiap-tiap orang pun semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang aturkan, Allah yang berikan. Tetapi semua tu Allah beri belaka. Rezeki, kepandaian menghisap dan mengenal sesuatu. Kamu boleh kenal bahawa yang ini ibu kamu dan yang ini bukan. Tidak berkesudahan juga kalau kamu bergantung kepada orang lain. Jadi lebih baik kamu bergantung kepada aku, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu boleh bergantung kepada orang di atas muka dunia ini, jangan fikir bahawa kamu boleh bergantung kepadanya di akhirat kelak. Di akhirat kelak kamu tidak dapat bergantung kepada sesiapa kecuali Nabi kamu sendiri, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni diingatkan kita ayat 21. Jadi sebarang tindak tanduk kita di dunia ini kena difikirkan panjang sampai ke akhirat. Baik kita berkahwin, berpolitik, berniaga dan bekerja di pejabat. Jangan fikir setakat pencen saja, kerana fikiran setakat itu singkat, terlalu singkat. Sedangkan tempat yang kita hendak pergi lebih jauh lagi, iaitu akhirat. Ini nak mengingatkan kita, jangan fikir hanya bab pencen. Kalau yang bekerja-kerjaan, dia fikirkan bab pencen.
Tak kira kerja-kerjaan atau kerja-kerja swasta. Yang fikir hujung dia, hujung pencen tu macam mana. Dia tak pergi lebih jauh lagi selepas pencen. Dia terlupa. Kadang-kadang tak sempat pencen. Dah pergi ke satu lagi alam. Alam yang memencenkan dia di dunia. Itu kesilapan besar kita. Maksudnya apa? Kita kena fikir panjang lagi. Maksudnya bukan sampai pencen tapi sampai ke akhirat. Sebab tu bila berkahwin kena fikir yang tu. Bila berpolitik, berniaga atau bekerja, tak kira apa, kita fikir panjang sampai ke akhirat. Jangan fikir setakat pencen saja, itu terlampau rigid ataupun pendek sangat akal kita. Apabila membaca Al-Quran, kita akan dapat merasai bahawa Al-Quran memberikan kita sesuatu benda yang baru yang tidak pernah dirasai melalui pembacaan buku-buku karangan manusia. Pemikiran kita terus belacar ke akhirat, berdepan dengan suasana padang mahsyar dan titian sirat. Inilah perbezaannya antara orang yang berjiwa agama dengan orang yang tidak berjiwa agama. Tu beza dia. Beza antara kita yang mengaji bab agama, yang belajar yang ada jiwa dengan bab agama, memang jauh berbeza. Satu contohnya fikiran dia. Dia berfikir satu hari akan jumpa bab mahsyar, satu hari akan berjumpa bab soal jawab dan meniti titian antara dua syurga ataupun neraka. Tu bezanya antara orang yang berjiwa agama dengan orang yang berjiwa yang tidak ada bab jiwa agama. Habis tafsir ringkas daripada ayat 21. Kita terus tafsir ayat nombor 22. Bukan tafsir, kita baca tafsiran Tuan Guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La jarama annahum fil akhirah La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Tidak syak lagi, maksudnya tidak syak lagi bahawa sesungguhnya merekalah yang paling rugi pada hari akhirat. Dikaitkan dari ayat yang ke-21 tadi, merekalah orang yang paling rugi pada hari akhirat. Ayat 22 sambungan 21. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Maksudnya tidak heranlah wahai Muhammad kalau orang ini ke akhirat, di akhirat kelak dialah yang dikira paling rugi. Kaitan dengan ayat 21. Di dunia ini memang semua orang takutkan kerugian dan kebangkrapan hidup. Tuhan kata orang yang bankrupt di akhirat kelak ialah orang yang mengarut. Aku kata lain, dia buat lain. Misalnya dalam pergaulan di antara suami isteri, kadang-kadang kita tak mengikut kepandaian sendiri. Kita rasa apa yang dilakukan oleh orang kampung terhadap isteri dan atau suami mereka adalah suatu yang betul, maka kita patut turut sama mengikutnya. Lebih-lebih lagi kita yang bergelar tok lebay ataupun ustaz, sudah pasti orang lain akan meniru kita. Tahu-tahu di akhirat kelak kita ditimpa bankrupt. Kalau bankrupt di atas dunia ini, kita masih boleh menumpang orang lain. Tetapi jika bankrupt di akhirat kelak, tidak ada siapa lagi yang kita boleh tumpang. Inilah perkara Tuhan sebut-sebut sangat pada kita. Ini ayat ni ringkas. Maksudnya kita ni jangan sampai kita rugi di akhirat. Maksudnya kita bimbang, kita bankrupt di akhirat, muflis. Ayat 22 besok jangan kita sampai muflis di akhirat ataupun bankrupt di akhirat. Dunia kita boleh recover balik.
Kalau bank boleh reschedule. Kalau di akhirat tak ada siapa yang ni guarantor ataupun nak waranti kita. Di dunia boleh, ya? Di dunia boleh reschedule, boleh masuk moratorium. Sekarang zaman moratorium, bila dah hutang tak boleh bayar, dah kena pula zaman pandemik, zaman darurat, boleh dimasukkan dalam bab moratorium. Tapi bila di akhirat, Allahu Akbar, siapa yang nak moratorium, tuan-tuan? Siapa yang nak bagi? Takkan Allah nak bagi moratorium? Tak ada. Sorry to say, tu kehebatan besok di akhirat, ya. Tak ada reschedule, tak ada reshuffle, tak ada restructure, tak ada. Kita tak ada siapa nak menumpang, tak ada siapa yang nak bantu. Kita bankrupt. Tu pasal apa? Perangai kita waktu di dunia yang bimbangkan kerugian waktu itu. Pasal apa? Kita tak fikirkan kerugian waktu di akhirat. Ayat 22 terang, ayat 21 pun menerangkan kaitannya. Sambung terus ayat 23. Sikit lagi, dah dekat pukul 12. Dah masuk pukul 12. Dah mula Quran time. Takat ni kot kita sambung insya-Allah petang ni, dan kita dalam pukul lepas zuhur ataupun lepas pukul 2 insya-Allah. Mana yang terbaik daripada Allah Taala, mana yang lemah daripada saya, kita sambung ayat 23 nanti insya-Allah petang nanti, lepas pukul 2 insya-Allah. Cuba mohon doakan internet stabil insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wasabbid imanana wa ahsin a'malana wa si' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ani syari abna wa wadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami elokkan amalan kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmi azab. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samiu alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu rabbi la usyriku bi syai'an azjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'i su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun min nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wassallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah jumpa lagi lepas zuhur insyaallah. Kita jumpa lepas zuhur. Jom kita pergi My Quran Time insyaallah. Jangan lepas peluang. Quran Time ulang kaji Quran insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.